279 orang pelajar Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasanal Bolkiah yang lulus dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran Ugama Brunei STPUB dan BCGCE peringkat A menerima sijil pada Majlis Haflut Takharuj kali ke-27 sekolah berkenaan pagi tadi. Dari jumlah tersebut, 231 pelajar menerima sijil STPUB dan 48 pelajar menerima sijil BCGCE peringkat A bagi tahun 2020. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Pengiran Hajah Radiah binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, pemangku pengetua sekolah dalam ucapannya antara lain mengongsikan tujuan majlis untuk memartabatkan pendidikan Islam dan Arab kepada masyarakat di negara ini di samping memotivasikan pelajar untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Madain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Pada majlis ini, 10 orang pelajar juga menerima anugerah khas dalam pelbagai bidang termasuk kepimpinan dan akademik serta co-kurikulum. Forum khas melestari Islam di alam Melayu dalam era kontemporari, isu perlindungan kanak-kanak dibincangkan pada hari kedua persidangan antarabangsa Islam di alam Melayu, ICON IMED kali ke-10. Forum Anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dengan kerjasama pameran dan persidangan pertengahan tahun Brunei MICE berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wasal Filah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 3 ahli panel dari pelbagai latar belakang membentangkan beberapa kertas kerja. Dalam kertas kerja pertama, Dayang Siti Zahara binti Haji Abdul Razak, penolong pengarah bahagian keluarga, wanita dan kanak-kanak, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan antara lain menyentuh mengenai dengan isu kanak-kanak di negara ini seperti penderaan dan pengabaian. Dalam kertas kerjanya juga mengongsikan talian bantuan 121 dan 141 mempermudahkan masyarakat menghubungi bagi membuat aduan mengenai isu tersebut. Soalan itu adalah, ini apabila saja kami receive kes ini, manakala panel kedua, Dayang Nurul Nazurah binti Jaya, Pegawai Pembangunan Masyarakat, Bahagian Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengongsikan rangka kerja kebangsaan perlindungan kanak-kanak. Menurutnya, rangka kerja tersebut mempunyai 6 teras yang bertugas untuk lebih mengemaskan dan meningkatkan kerja penguatkuasaan untuk perlindungan kanak-kanak di negara ini dengan lebih efisien. Yang ketiga, mekanisme pemantauan. Yang keempat, koordinasi antara agensi. Kelima, perkhidmatan sosial. Panel ketiga, Profesor Dr. Nihaluddin Ahmad, tenaga akademik di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Unisa, mengongsikan kajiannya mengenai Legal and Policy Framework for Child's Right Protection in Brunei Darussalam. Projek tersebut menurutnya masih berjalan dan telah membuat beberapa cadangan bagi pihak yang relevan untuk mengemaskini perundangan berkaitan kanak-kanak yang mempunyai kelainan upaya dan menjelaskan secara terperinci beberapa definisi seperti sumbang mahram dan definisi kanak-kanak itu sendiri. Additionally, the children's right is to get feeding, education, what I have already said. Others say he's right. So it is not the duty of. Subsequently, the United Declaration of are as follows. The United Nations Convention of 40. Even they are 16 or 17, they cannot be Beberapa peserta forum ketika ditemui berkata, forum yang diadakan sangat berguna, lebih lagi ianya berkaitan dengan penderaan dan permasalahan kanak-kanak. Menurut mereka, pendedahan yang diberikan patut dilaratkan dari semasa ke semasa. Sangat bermanfaat pada saya yang berada di sekolah, yang masa mengajar kepada murid-murid, dan juga sepatutnya dilaratkan info ini kepada orang awam dan juga kami khasnya guru-guru di Jabatan Pendidikan Islam. Sangat memberi manfaat
Dalam masa yang sama, kami juga diberi maklumat mengenai dengan talian helpline 141 dan juga talian khusus bagi kanak-kanak iaitu 121. Dalam mengelolakan minggu pertama bagi pameran dan persidangan pertengahan tahun Brunei MICE yang bertemakan Minggu Islam, persidangan pasaran modal Islam Brunei Darussalam BCAM diteruskan lagi hari ini. Dianjurkan oleh Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance (BILIF) dengan kerjasama International Centre for Education in Islamic Finance INCEIF Malaysia dan disokong oleh Autoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD, persidangan disambung dengan ucap tama dan beberapa perbincangan yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Ucap tama bertajuk Brunei as an Inclusive Nation, a Value Proposition for Islamic Capital Market disampaikan oleh Dayang Haja Norafidah binti Sulaiman, Timbalan Pengarah Urusan Operasi Monetari Perkembangan dan Antarabangsa AMBD yang antara lain mengongsikan pencapaian utama dan inisiatif berterusan AMBD dalam mengembang maju kewangan Islam di negara ini termasuk sektor pasaran modal Islam selaras dengan objektif di bawah Brunei Darussalam Financial Sector Blueprint 2016-2025. 6 topik memfokuskan pengukuhan, pelestarian serta keterangkuman ekosistem pasaran modal Islam juga dikongsikan oleh pakar-pakar tempatan dan antarabangsa dalam persidangan hari kedua ini. Kami membawakan talents daripada Brunei industri sendiri dan juga kami membawakan panel-panel discussions, pembincang ataupun perantara daripada international, daripada antarabangsa. Pengendalian BCAM 2021 adalah bagi menyokong inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam mengelolakan minggu pertama bagi Brunei MICE. Maklumat mengenai acara serta program anjuran BILIF boleh diperolehi melalui akaun Instagram bilif.bn dan laman sesawang www.bilif.com.bn. Satu lagi program yang termasuk dalam Brunei MICE ialah persidangan antarabangsa pendidikan Fiqh Az-Zakat Bab Fiz. Semasa persidangan itu, isu berkaitan zakat secara teori dan praktikal serta hasil penyelidikan dan kajian berhubung kait dengan zakat serta mengemukakan penyelesaian terhadap isu-isu berkaitan antara perkara yang akan dibincangkan dalam pembentangan lebih 20 kertas kerja. Persidangan diadakan Sabtu ini selama 2 hari di Dewan Mesyuarah Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media mengenainya pagi tadi di College University Perguruan Ugama Seri Begawan, Kubu SB. Sebagai satu platform untuk penyebaran ilmu dan pertukaran maklumat, pengalaman untuk diaplikasikan dalam pembangunan ekonomi Islam melalui zakat ini. Satu tema telah pun ditetapkan, iaitu temanya ialah memperkasa sosioekonomi umat Islam melalui zakat. Di majlis penutup nanti akan ada dibentangkan beberapa resolusi hasil daripada pembentangan kertas kerja daripada dalam dan luar negara. Persidangan Antarabangsa Pendidikan Fiqh Al-Zakat Anjuran bersama Kupu SB dan Majlis Ugama Islam Brunei, Kementerian Hal Ehwal Ugama bertujuan memperkasa dan memartabatkan kedudukan zakat di peringkat tempatan, negara dan global. Orang ramai dialu-alukan hadir ke persidangan tersebut dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan serta pemakaian baju bersesuaian semasa persidangan. Dua kes aktif COVID-19 disahkan sembuh dengan tiada kes baharu dicatat hari ini. Butiran yang menyusul seketika nanti. Teruskan bersama berita perdana.
Sejak pembukaan tempahan slot suntikan bagi warga emas pada 22 April lalu, 4,689 orang warga emas telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Kajian-kajian saintifik menunjukkan warga emas adalah golongan yang mempunyai risiko lebih tinggi mendapat komplikasi yang lebih teruk dari jangkitan COVID-19 dan suntikan vaksin COVID-19 telah dibuktikan boleh mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 bagi warga emas. Kementerian Kesihatan sangat mengalu-alukan dan memberikan keutamaan kepada warga emas untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Mereka dinasihatkan untuk membuat tempahan slot suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi BruHealth bagi mengelakkan menunggu lama dan walau bagaimanapun, slot untuk walk-in masih disediakan dengan jumlah yang terhad. Ruang khas juga disediakan untuk warga emas membuat pendaftaran vaksinasi COVID-19. Sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana kerajaan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan kerana telah memberikan secara percuma kepada rakyat Baginda. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pasal vaksin ini dibagi secara percuma. Jadi saya dan keluarga berterima kasih kepada ke bawah Yang Maha Mulia. Amatlah baiklah bagi kita sebagai rakyat untuk menerima injection ini untuk menjaga keselamatan petani walau di mana petani berada. Rasanya sedikit saja, tidak sakit, biasa saja. Manfaatnya kita mungkin berasa lebih confidence. Mungkin kita dapat mengelakkan sedikit dari jangkitan. Selepas benjek ini tidak ada pulang apa-apa rasanya. Macam biasalah. Benjek ini sebab kerajaan menggalakkan tani benjek untuk menjaga diri dan menjaga semualah, menjaga keluarga semua. 2 kes aktif COVID-19 disahkan sembuh dengan tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam juga memaklumkan 8 kes aktif masih dirawat Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 244 kes dengan kes yang sembuh 233. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 103 kes. 517 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,413 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 496 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 130,358 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kegagalan syarikat menghadapkan penyata cukai pendapatan membawa hukuman denda dan penjara. Perincian dan bahan berita lainnya seketika nanti. Kembali selepas ini. Satu insiden kemalangan kereta dilaporkan pada 1 Jun lalu di kawasan Lebuh Raya Sultan Hassanah Bolkiah. Siasatan awal mendapati kemalangan melibatkan 2 buah kereta yang mana kenderaan mangsa dipercayai dilanggar lari. Siasatan terperinci serta kerjasama daripada saksi telah membantu pihak polis menemukan suspek yang melarikan diri. Suspek boleh didakwa di bawah 3 pertuduhan iaitu Seksyen 31 Akta Lalu Lintas Jalan Raya Bengal 68, kegagalan pemandu kenderaan memberikan bantuan kepada orang yang tercedera. Jika sabit kesalahan, tertuduh akan dipenjara setahun dan denda RM8,000. Seksyen 33 Kurungan 6 Akta Lalu Lintas Jalan Raya Bengal 68 gagal untuk berhenti dan memberikan bantuan. Seksyen 33 Kurungan 7 Akta Lalu Lintas Jalan Raya Bengal 68 gagal untuk berhenti dan memberikan bantuan hasil daripada kemalangan serta mengakibatkan kecederaan parah ataupun kematian.
Jika sabit kesalahan, tertuduh akan dihukum penjara 12 bulan serta denda RM3,000. 3 buah syarikat tempatan dikenakan denda kerana gagal mematuhi Seksyen 52-1 Akta Cukai Pendapatan Penggal 35. Star Trading and Printing Sdn Berhad dikenakan denda RM4,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Sementara Jimco Sdn Berhad dan Intrepid Management Services Sdn Berhad masing-masing dikenakan denda RM5,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengingatkan syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Penggal 39 untuk menghadapkan penyata cukai pendapatan masing-masing selewat-lewatnya pada 30 Jun bagi tahun taksiran yang berkenaan. Kegagalan untuk menghadapkannya adalah satu kesalahan di bawah Akta Cukai Pendapatan Penggal 35. Jika didapati bersalah dikenakan denda RM10,000 dan jika gagal membayar dipenjarakan selama 12 bulan. Memberi bantuan dengan menderma darah kepada unit tabung simpanan darah di negara ini merupakan tanggungjawab bersama yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan. Sehubungan itu, kempen derma darah berlangsung pagi tadi di Hospital Pinggiran Isteri Hajah Mariam, daerah Temburong. Kempen dikendalikan oleh Perkhidmatan Makmal Hospital Pinggiran Isteri Hajah Mariam berunsurkan kemasyarakatan dan membawa kebaikan untuk diri sendiri dan juga menggalakkan para masyarakat tidak kira bangsa dan agama bagi sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Kempen derma darah ini diadakan adalah untuk menambah stok darah di Makmal Hospital Pinggiran Isteri Hajah Mariam dan memastikan makmal kami adalah self-sufficient dalam penyimpanan stok darah. Dengan cara ini, kami juga membantu memastikan stok darah di hospital, di pusat pendermaan darah di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha adalah mencukupi. Menderma darah bukan hanya dapat menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi pada masa yang sama, penderma turut menikmati faedahnya dari segi kesihatan. Salah satunya membantu untuk orang yang memerlukan. Yang kedua untuk kesihatan kita ni lah, badan kita ni. Pasal selepas menderma darah tu rasa macam fresh, segar lah, segar. Sama-sama pun menyelamatkan nyawa orang lain, nyawa sama-sama lah. Lepas tu sama-sama jom untuk kesihatan diri sendiri je.